Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari lepas saya ada membuat video juga dengan menggunakan drone yang judulnya Apa Cerita Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Daripada video tersebut saya mendapat banyak respon, banyak komen. Okey, dipersilakan komen. Cuma ada beberapa komen yang menarik perhatian saya, iaitu yang berbunyi semisal Kapten duduk dalam bidang Kapten, sudahlah, tak payah nak komen apa yang di luar bidang Kapten. Ada yang kata Kapten main drone cukuplah, tak payah nak sibuk-sibuk sebab ini bukan urusan Kapten. Ada yang kata Kapten bawa kapal terbang, sudahlah, ini bukan bidang Kapten. Jadi poin yang saya nak bawa di sini ialah nak berbicara atau bertanya tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah bukanlah bidang saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat ada satu kesalahan yang serius dalam komen-komen seperti ini. Saya tak delete, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di bahagian komen video saya itu ya. Saya memandang ini sebagai sesuatu yang serius. Kenapa? Okey, ada beberapa sebab. Pertama sekali, mengambil berat tentang agama kita ini adalah satu yang merupakan satu kemestian setiap individu Muslim. Ia bukan berdasarkan bidang apa, tetapi mengambil berat, mengambil tahu dan bertanya kerana ingin tahu adalah kewajipan. Kalau nak kata tak wajib, apalah, satu kemestian yang setiap Muslim patut prihatin, patut ingin tahu tentangnya. Dia bukanlah orang dalam bidang agama saja yang perlu ambil tahu. Ia bukanlah kalau seseorang itu dalam bidang pilot, dalam bidang guru, engineer, arkitek, lawyer, doktor, dia tak perlu ambil tahu. Padahal kita mesti ambil tahu. Jadi nampak komen-komen ini pertama sekali sudah tersasar jauh, sudah tersalah jauh bahawa ini bukan bidang saya untuk berbicara tentangnya, ini bukan bidang saya untuk bertanya tentangnya. Padahal mengambil tahu tentang agama kita ini adalah satu, nak kata kewajipan tu, ini satu kemestian bagi kita umat Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau perhatikan video tu, saya tak komen apa-apa salah tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Saya bertanya, apakah penjelasan di sisi pejabat-pejabat mufti, okey, ataupun jabatan mufti negeri-negeri yang telah pun menghalalkannya kembali asalkan selari dengan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Apa dalil anda? Apa hujah anda? Apa yang menyebabkan anda berubah? Kenapa senyap-senyap? Jadi saya bertanya, saya tak berkata lagi salah ke apa, okey. Jadi nampak mereka ni tak faham, tak tahulah dia orang tonton video ataupun tidak sebelum memberi komen, tetapi nampak sangat bahawa mereka ini tidak faham apa yang saya sampaikan dalam video tersebut. Tuan-tuan bapa, kita bertanya sebab ingin tahu. Macam saya kata dalam video itu, something fishy is very going on. Something fishy, very fishy going on. Dalam tasik ni ada ikan ke tak? Okey, maka kita pun bertanya kerana ingin mengetahuinya. Dan ini bukanlah sesuatu yang terhad kepada bidang seseorang itu. Kalau dia seorang guru, kalau dia seorang petani, kalau dia orang yang menjaga kebersihan taman ini, tak perlu ambil tahu. Tak, kita perlu ambil tahu dan kita bertanya kerana ingin ambil tahu. Okey, ini kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga pula ialah kalau kita rujuk pada hadis yang telah pun saya syarah sebelum ni juga. Nanti video-video ni saya bagi link di bahagian description bagi sesiapa yang tertinggal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, hadis daripada Sahih Muslim, man ra'a minkum, sesiapa daripada kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaklah ubah dengan hatinya. Dan itulah selebih-lebih iman. Fokus saya adalah pada permulaan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran. Jadi tanggungjawab kita, dan ini saya boleh kata wajib, sebab Imam An-Nawawi sendiri ketika meletak judul bagi hadis ini, beliau meletak judul bahawa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dua kewajipan. Maka menjadi kewajipan bagi setiap orang yang melihat kemungkaran untuk berusaha untuk mengubahnya. Dengan lisan memang kita tak mampu sebab ini melibatkan jabatan-jabatan berautoriti tinggi, tetapi sekurang-kurangnya dengan lisan. Dengan lisan. Kita sekarang ni tak lagi kata kemungkaran, cuma kita nak tahu, okey? Jadi berdasarkan hadis ini, sekali lagi tersasar jauh mereka yang komen bahawa ini bukan bidang saya, maka tak payah nak tanya lebih, tak payah nak bicara lebih. Okey?
Kalau dekat sangat bunyi kipas dia bising kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sekali lagi ia bukan berkaitan dengan bidang seseorang. Setiap kita sebagai seorang Muslim yang sayang kepada agama kita ini, yang mengambil berat tentang agama kita ni, kita hendaklah mengambil tahu dan kita bertanya dengan cara yang baik. Kenapa senyap-senyap saja dilakukan pindaan ke atas fatwa tersebut? Okey, kenapa tidak boleh dijelaskan jika tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah telah berubah prinsip-prinsipnya, telah berubah asas-asasnya? Maka tak apa, share it with us, kongsikan dengan kita. Kita pun berpuas hati dan kita pun akan menerimanya dengan baik. Tapi bila buat secara tersembunyi seperti ini, secara sir seperti ini, macam orang di sebalik pokok ni kan, itu yang menimbulkan kemusykilan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang bertanya ni pada saya mungkin mereka yang pro kepada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Dan di sini saya pula tertanya-tanya, orang yang ikut tarikat ni, yang ikut tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni, mentalnya kurang sikit ke bila mereka memberi komen sedemikian kan? Mentalnya kurang sikit ke sampai mereka memberi komen seperti itu? Tanya saja ya, tak semestinya. Sebab kalau orang tu bijak dia tak ikut tarikat tu. Sebab telah pun terbukti, macam poster yang saya letak sebagai thumbnail di video ini ya, poster yang saya letak, poster itu secara penuh, boleh rujuk di Facebook saya juga, Hafiz Firdaus Abdullah. Banyak sangat kesalahan-kesalahannya. Okey, dan kita nak tanya kesalahan-kesalahan ni dah tak berlaku lagi dah ke di sisi tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni? Itu yang menjadi tanda soal. Baik, itu perkara pertama. Perkara kedua pula, perkembangan yang berlaku dalam isu ini ialah adanya cadangan agar diadakan dialog ilmiah, perbincangan ilmiah yang terbuka kepada umum antara Mufti Perlis, okey, Dato' Dr. Zainal Asri, Zainal Asri, okey, Dr. Mazhar, dengan mufti-mufti negeri-negeri yang telah melakukan pindaan tersebut. Okey, terhadap cadangan ini sekali lagi ada beza pandangan. Ada yang melihatnya sebagai negatif. Gaduh tak habis je. Orang yang macam ni bagi saya dia memang kati gaduh. Sebab tu dia menafsirkan benda-benda macam ni sebagai pergaduhan. Orang yang positif, yang sukakan ilmu, yang sukakan perbandingan pandangan, dia akan melihat perkara ini sebagai sesuatu yang positif. Okey. Kemudian ada pula yang berkata ini akan melibatkan maruah ataupun kehormatan mufti-mufti itu dan juga jabatan mufti terbabit, kerana itulah tentu nanti akan ada menang kalah dan sebagainya. Yang ini saya komen ya. Ada kata pepatah orang putih, don't force people to respect you, but earn your respect. Jangan semata-mata kerana anda mufti, jangan semata-mata kerana anda dan jabatan mufti anda memaksa atau anda menjangkakan kita akan automatik hormat anda. Tetapi sebaliknya, berusahalah untuk mendapat penghormatan daripada kita orang awam. Langkah anda sendiri yang pada awalnya melakukan pindaan senyap-senyap itu sudah menimbulkan banyak kemusykilan dan telah merendahkan kehormatan kami orang awam kepada anda. Maka sekarang ini, it is time for you to do the correction. It is time for you to do the damage control. Tak apa, kita adakan majlis perbincangan ilmiah ini dan anda boleh menjelaskan kenapa satu tarikat yang sebelum ini telah pun difatwakan, diwartakan sebagai sesat, kini telah pun dilakukan pindaan sebagai sesuatu yang okey, asalkan selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini bukanlah satu pergaduhan, ini bukanlah sesuatu untuk merendah-rendahkan mufti terbabit, tetapi ia adalah satu perbincangan ilmiah yang saya kata mungkin secara jelas tak ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Sekurang-kurangnya kita dapat mendengar hujah kedua-dua pihak. Kita juga dapat mendengar kenapa atau bagaimana Dr. Mazhar juga yang dikatakan hadir dalam muzakarah yang awal, dan beliau juga hadir. Jadi macam mana boleh jadi berlaku pindaan tersebut, okey, di peringkat kebangsaan itu, okey. Jadi kita boleh dengar juga apa penjelasan beliau dalam hal ini. Jadi ini bukan saja melibatkan mufti-mufti di negeri-negeri yang telah lakukan pindaan, tetapi juga kita juga boleh mendengar penjelasan dari pihak Dr. Mazhar ya. Jadi tuan-tuan, saya menyambut baik dalam perkara ini. Saya tidak melihat ia sebagai satu pergaduhan. Saya tidak melihat ia sebagai sesuatu yang merendah-rendahkan jabatan mufti.
Kalau rendah pun mereka sendiri yang asalnya telah merendahkan credibility mereka kerana melakukan pindaan ini secara senyap-senyap. Tapi tak apa, ada ruang untuk menjelaskan apa yang telah berlaku, maka jelaskanlah kepada kami orang awam ya. Jadi tuan-tuan puan, ini sedikit ulasan saya tentang perkembangan terkini tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Baik, nak tengok ke apa-apa pemandangan? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.